Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahim dan Maha Karim, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Karim. Allah Subhanahu wa taala mahu kita mulakan kerja yang kita buat dengan menyebut nama Dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita mulakan kerja kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, dalam kerja itu Allah bagi berkat. Maksud berkat mudah dan selesai, dan outcome dia baik. Jadi apa kerja yang tak disebut dengan nama Allah, kerja tu tak ada berkat. Tak ada berkat mana? Susah, outcome-nya silap, salah. Jadi kalau kita boleh bismillah dalam semua benda lah. Waktu kita nak memandu, sebelum kita bismillah tu kita kena ada niat, kerana perintah Allah dan hanya nak buat Allah suka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak tahu doa lah. Kalau kita tahu doa, kita tu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sebelum kita makan, kerana perintah Allah untuk Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan. Bismillah wa ala Bismillahirrahmanirrahim wa ala barakatillah. Boleh buat. Muzakarahnya dah buat dah. Tapi dengan muzakarah kita dapat tahu. Tapi kita dapat amal bila kita ada iman. Bukan iman sikitnya, iman yang sangat tinggi. Baru kita ingat Allah waktu kita makan. Kita niat makan tu untuk sukakan Allah, kerana perintah Allah. Kita ingat baca doa. Jadi makan kita tu ada berkat lah. Berkat mudah dan outcome-nya baik. Hasil dia. Jadi bayangkan kalau kita buat apa-apa pun, kita ikut peraturan ni, seluruh kehidupan kita tu akan ada berkat. Jadi kehidupan yang berkat inilah yang ada pada Nabi SAW dalam kehidupan dia. Tak ada pada orang lain, kan? Sebab dalam apa saja Nabi SAW buat, dia ada sebut nama Allah dan doa dia. Nabi SAW dapat buat tu sebab dia ada iman, bukan dia sebab dia tahu. Sahaja. Kita ni banyak muzakarah, adab makan selama kita keluar 4 bulan. Muzakarah hari-hari. Setelah kita balik, kita tak keluar lagi. Lama kelamaan dah tak ingat dah, dah tak buat dah. Begitu ya doa kenderaan, tak buat lagi dah. Samad tak buat dah. Doa kenderaan dia naik motor kan, dah sini tak buat. Jadi itu beza tahu dengan amal tuan. Tahu banyak orang boleh, budak kecil pun tahu. Tapi amal tak boleh, kena ada orang ada iman. Di sini dia tak ada iman tahap tu, iman sikit dia.
Apa yang dia dapat amal daripada apa yang dia tahu? Dia termasuk orang yang tahu tak amal. Dia rasa dia bagus sangat kat sini. Ulama ni tak tahu pun tak amal, dia kata. Bila dia tengok gas lah. Tapi banyak benda yang dia tahu, dia tak amal. Gas tu mungkinlah orang yang dikatakan alim dia tak buat. Orang kat sini pun pandang dia tinggi lah. Kan? Orang lain semua rendah. Dia pun termasuk juga. Banyak tahu tak amal. Kat sini. Orang tahu banyak amal ni, Allah tak suka. Tahu? Adakah kamu tahu dan tak amal? Adakah kamu suruh orang lain pula buat, kamu pun tak buat? Ini ciri-ciri orang tak bagus. Nak tahu kita ni bagus tak? Bukan banyak tahu. Oh, saya banyak tahu, bagus. Tak. Bagus sisi Allah, tahu dan amal. Apa kita tahu? Kita tahu doa kenderaan, tak amal? Doa makan tahu, tak amal? Doa bersetubuh lagi tak tahu dan tak amal. Samad ada. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, untuk jadi orang yang tahu dan amal ni, kena belajar dan kena buat usaha. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Belajar dapat tahu. Usaha mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Muhammad SAW, dengan niat dapat Allah suka, dapat iman. Kalau belajar je, masuk madrasah je, masuk sekolah hafiz je, kita dapat tahu je. Tahu Quran dan tahu hal-hal agama kan? Macam Ustaz Fadli tu kan? Dia masuk madrasah kan? Ustaz Fadli Faizul. Ustaz Faizul. Dia dengar bayan ni, baik kita sebut nama dia. Fazrul. Dia pergi madrasah di di Penanti. Dia kata Tuan Guru Haji Saleh jumpa dia, dia kata awak masuk madrasah saya. Masa tu dia kecil, dia pun masuk. Dia budak pandai, budak belajar sains. Kemudian dia ambil kursus aircraft maintenance. Dan dia akhirnya jadi engineer. Tapi di waktu yang sama dia ustaz. Dia dipanggil ustaz sebab dia belajar agama. Dengan belajar agama tu dia tahu. Hari ni orang tahu je panggil ustaz lah. Ustaz. Kalau dia mengajar pula dekat masjid, dia jadi mudir madrasah, dia tak panggil ustaz lagi lah. Atas lagi. Nama Tuan Guru. Itu yang dia sebut namakan Tuan Guru. Dulu ustaz kan Tuan Guru dah. Jadi status nama naik je, iman naik. Itu yang tak kena. Jadi orang semua panggil kita ustaz, panggil kita Tuan Guru. Tapi amal kita ada macam amal Tuan Guru. Itu yang masalahnya. Amal kita ada macam ustaz. Itu yang tak ada. Jadi rosak je jadinya. Dengan orang panggil kita ustaz, Tuan Guru, kita dapat riak. Amal tak juga. Jadi amal banyak buat pura-pura depan orang. Kalau depan orang takkan pula tak nampakkan amal Tuan Guru tu. Jadi untuk dapat amal ni kena ada iman. Tahu tak boleh saja. Ini dia orang tak faham. Saya cukuplah belajar madrasah. Saya tak payah buat kerja dakwah ni. Yang Dr. Nasrul suruh ni, ini untuk orang tak ada ilmu punya. Orang tak ada ilmu buat ni. Kita dah ada ilmu, kita dah ada iman lah. Itu salah tuan. Tak betul. Kita ada ilmu tu bukan ilmu pun. Tahu je namanya. Banyak tahu. Kalau kita panggil information, dia bukan ilmu. Maklumat. Meja merah kita. Jadi maklumat ni lah information. Belajar madrasah, orang panggil ustaz, lama-lama mengajar madrasah. Lepas tu jadi mudir madrasah tu, dia duduk jadi mudir.
Dia orang dah panggil tuan guru. Kan? Tuan guru je nama je tu. Belakang tuan guru tu ada amal macam tuan guru? Tak ada. Sebab gas tak buat. Kan? Gas yang macam Nabi SAW tu tak buat. Dia tak boleh gas macam orang tabligh. Ajak orang pergi masjid. Ya, itu pun buat 2 kali seminggu. Satu tempat dia dan satu tempat. Bukan macam tu. Macam Nabi SAW. Ajak orang kepada Allah. Jumpa bukan Islam. Ajak ucap kalimah. Betul macam Nabi. Yang Islam ingatkan dia tentang kalimah dan ingatkan dia untuk taat perintah Allah. Itu kerja Nabi-Nabi ya. Di lorong-lorong di jalan-jalan. Itu kerja baru iman naik dengan izin Allah. Kerja tu asbab dia. Yang nak didapati outcome dia iman. Kalau iman tak dapat, mana kerja tu mesti tak buat macam Nabi buat. Ada dia punya kekurangan dia daripada apa Nabi buat. Jadi apabila ada kekurangan dia, maka tak dapatlah tahap iman seperti outcome dia tak ada. Outcome dia yang betul, tak dapat. Jadi diingat orang buat kerja dakwah. Macam Yazid. Lepas tu Yazid nanti bolehlah mengajar orang kan. Macam mana buat kerja dakwah, nasuah ajar. Tapi dengan tu dia iman boleh naik ke? Kalau dia masih buat kerja dakwah dengan cara bukan betul-betul macam Nabi, macam Rashidi. Dia mengajar orang cara Nabi, dia tak buat. Dia dapat iman tak? Tapi dia boleh mengajar tak? Boleh. Dia orang panggil dia apa? Ustaz. Syekh. Syekh apa? Yalah. Rashidi nak ke orang panggil Syekh? Malulah sikit. Kan? Jadi orang yang tak tahu amal Rashidi ni dengan Razid ni akan panggil dia lah Ustaz. Orang tahu tak nak dia orang panggil dia. Kan? Sebab apa? Amal tak ada. Tahu je ada. Itulah berlakunya hari ni. Orang yang dipanggil Ustaz, iman pun lemah. Dipanggil Tuan Guru, iman lemah. Nak buat macam mana? Nak pergi gas. Saya dah Tuan Guru dah. Saya ada iman kuat. Kau sangka je. Rupa tak ada. Malah nak pergi sampai budak-budak nak pergi. Nampak macam bodoh saya. Tak? Kita punya Ustaz apa Kuala Selangor tu. Ustaz apa nama? Kuala Selangor yang dapat tokoh dakwah tu. Ustaz apa? Orang panggil apa? Dia baru ikut tabligh aja. Orang dah kata dia dah rosak lah. Patut Tuan Guru ni dia kata bukan cari perigi. Tuan Guru ni pergi bukan apa ni? Pergi cari timba. Dia bukan pergi cari timba kan? Timba cari pergi. Jadi ustaz ni dia dah ikut jemaah dakwah lah. Konon dia beritahu dia tokoh dakwah. Dia buat usaha. Dia ada pergi Raivin tu. Ustaz apa dah meninggal dah. Dia selalu bersyair kalau dia bagi ceramah. Saya ingat kamu semua orang baru kan. Hello. Kau Selangor tak tahu? Allah tak ingatkan saya lagi lama. Dia mati dah meninggal lama dia. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, belum lagi dia pergi buat macam kerja Nabi. Bau gas pertama je buat. Dia dah kata dia ni tak betul ustaz ni. Dia Tuan Guru patut duduk je bukan cari timba. Dia pergi cari timba. Itu yang pahaman salah. Satu orang waktu mana Ilyas Rahmatullahi dia berzikir, dia jadi guru tarikat bagi orang zikir. Ada satu orang datang, tak tahulah Allah hantar ke. Jadi tuan jangan jadi perigi dia, jadi hujan. Ini kita nak jadi perigi, suruh timba cari perigi. Macam perigi tu banyak air lah, orang banyak ilmu.
Perigi banyak air, banyak ilmu. Jadi orang kena datang kat kita. Baldi ni, timba ni kira orang lah. Macam orang biasa lah. Kena cari perigi. Jadi orang tu datang pada Ilyas. Dia bagi tahu, jangan jadi perigi. Jadi macam hujan. Makna perigi duduk diam, tak ada pergi. Jadi macam hujan. Hujan makna dia akan pergi ke tempat yang mana kering, yang mana tak subur. Macam tu lah. Macam Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Jadi macam hujan. Bukan jangan dari pergi. Dia orang tu mau ulama' ni, yang dia kata ulama' ni, ustaz ni jadi perigi. Itu salah. Ustaz, ulama' dan semua orang Islam mau jadi macam hujan. Jadi perigi cari timba tu salah. Dia tak kena. Biarlah. Jangan jadi perigi. Jadi hujan bergerak di seluruh dunia. Tempat di mana manusia tidak ada kenal agama. Orang paling perlu dijumpai orang yang miskin agama dan miskin dunia. Dia ada dua miskin. Satu miskin dunia je. Agama tak miskin. Satu miskin agama. Miskin dunia, tak miskin agama. Satu miskin dunia, miskin agama. Satu kaya dunia, agama miskin. Ya. Jadi orang-orang Islam di negara kaya, dia ada harta, kaya harta dan miskin agama. Macam Rashidi, miskin agama, miskin harta. Jadi orang paling malang lah. Kan? Macam orang Islam di Albania, orang bukan Islam di Albania, semua miskin dunia, miskin agama. Itu tempat kita mau pergi macam hujan lah. Jadi kita tak boleh buat kerja tempatan. Begitu juga di tempatan kita ni, mana orang paling miskin. Orang paling miskin agama, orang bukan Islam lah. Kemudian orang Islam yang tak mengamalkannya. Jadi dalam miskin dunia, miskin agama. Macam Rashidi ni. Rashidi miskin agama ke kaya? Miskin. Dunia? Miskin juga. Yazid? Miskin juga. Dua-dua miskin. Samad? Samad dunia dia apa? Kaya. Agama dia? Kaya. Miskin juga. Jadi kita semua orang yang malang lah. Amir Sab? Kaya tak? Kaya miskin. Mungkin harta. Kaya juga. Agama? Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Sufyan miskin dunia. Agama? Double miskin. Ya tak? Jadi namanya double miskin. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kita jadi macam bukan janji pergi, hujan. Pergi ke rumah orang yang tu. Jadi kita tak nak pergi dakwah orang bukan Islam. Maknanya kita tak mau pergi pada orang miskin agama lah. Walaupun dia orang kaya. Tuan-tuan bapak sekalian, Allah jadikan kita wakil Muhammad SAW. Bukan baru ni jadi wakil, baru kita tahu je. Dah lama dah. Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Bakar, kau buat kerja macam mana kau buat. Abu Bakar radhiyallahu bukan Nabi, tapi dia wakil Nabi. Allah bagi tahu dalam Quran, kerja ni kerja kita. Bukan kerja Nabi je. Katakanlah wahai Muhammad, inilah kerjaku atau jalanku. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang yang ikut kamu lah. Kan? Pada umatmu. Bahawa inilah jalanku, inilah kerjaku. Inilah gaya hidupku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin itu benar. Apa aku ajak itu benar. Inilah jalan kamu dan jalan mereka yang ikut kamu. Ini apa ayat ni? Tanda dia. Fardu lah. Jadi kerja dakwah ni hukumnya fardu.
Tapi umat Islam yang tak buat kerja dakwah dia tak tahu hukum dia. Lama kita tanya apa hukum dia tak tahu. Masa buat tabligh dulu pun tak tahu hukum sebab tabligh bukan kerja dakwah. Pseudo dakwah. Pseudo mean tak betul punya. Disangka dakwah. Tapi bukan usaha dakwah. Dia ajak orang pergi masjid. Pergi masjid di seluruh dunia. Jalan-jalan cari masjid. Dan ajak orang lain keluar pergi usaha jalan-jalan cari masjid. Dan ajak orang pergi masjid. Itulah kerja dia. Jadi keluar program kat TV, jalan-jalan cari makan. Jadi Azri Abbas, bapak dia, pada Hanzalah, dia tulis kat Facebook, jalan-jalan cari makan. Sebenarnya jalan-jalan cari makan ni bukan kerja orang Islam. Jalan-jalan cari makan ni bukan kerja orang Islam. Tapi bapa Hanzalah sedang rosak. Dia dah buat kerja sekarang sama mak dia. Jalan-jalan cari makan. Pergi Melaka, Hanzalah pun ikut. Mari jalan-jalan cari makan. Makan durian, makan ini. Lepas tu tunjuk kalau kat Facebook amalan baik tu. Jalan-jalan cari makan supaya semua orang ikut saya. Buat kerja jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan punya cari makan ni nak lariskan orang berniaga. Program orang berniaga, mana tempat restoran yang sedap, keluarlah apa tu, viral lah. Semua diajak kepada kerja jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari masjid pun tak nak. Jangan kata jalan-jalan cari masjid ni untuk apa, bukan dia sedap pun kan. Jadi diajak keluar pergi masjid sana, masjid tak nak orang lah. Jemuk, letih mengajak dia. Tak nak. Adalah sikit orang yang apa macam sedih sikit, bapak baru meninggal, pergi masjid. Jumpa orang tabligh. Mai keluar. Dia pun pergilah. Bapak pun dah meninggal. Dulu tak ada agama. Ni orang tabligh datang ajak pergi masjid, pergilah. Dia pun terperanjat. Lepas dia ikut jemaah tabligh, dia boleh semayang. Dia boleh, bagus jemaah tabligh ni. Itu je lah orang yang dapat. Orang tabligh ajak. Yang dalam kecewa, peras, bini lari, anak lari, itu dapatlah. Jadi orang ni banyak kan. Rashidi dapat ikut tabligh sebab apa? Patah kaki. Orang kata kau ni tak diajak dia keluar jalan-jalan cari masjid. Apa ni? Rashidi tak nak. Dia masa tu Rashidi patah kaki. Dia cakap kau ni dah patah kaki satu, masih tak nak lagi. Nanti Allah patahkan lagi satu. Huish. Rashidi nak takut keluar. Orang macam tu lah. Itu sebab Rashidi ni tak betul sampai sekarang. Maksud dia keluar tu supaya dia jangan patah kaki lagi. Dia tak betul-betul lagi dia. Niat daripada mula keluar. Setengah orang susah kan. Banyak masalah. Jangan tu jangan cakap keluar. Keluar selesai masalah. Dia pun dah apa lagi nak buat kan. Keluar lah. Macam Azri tu dia ikut, kesian kat orang. Orang tu ajak orang tu keluar. Kawan-kawan dia ajak orang keluar. Dia kata ada jemaah. Dia pun datang surau, Azri pun ada. Tak ada orang ikut dia. Kawan-kawan dia tu semua tak keluar. Jadi Azri keluar ni sebab kesian kat orang tu. Tak ada orang ikut, aku ikutlah. Itulah dia, orang-orang macam tu lah taman tabligh dapat. Orang yang kecewa, yang putus asa, yang kesian. Macam Bapak Hanzalah, dia ikut tabligh ni. Dia kesian tengok jemaah tu, tak ada orang ikut. Pergi gas. Dia budak macam tu. Dia pun ikut. Jadi semua sebab-sebab buat kerja dakwah tabligh tu, tak ada sebab faham tak ada. Faham tak ada. Macam Yazid dia tak ikut sebab dia tak nampak dia ada masalah. Dia seronok aja. Orang ajak dia buat tabligh tak nak. Apa nak buat tabligh? Aku ada duit dekat UiTM dulu dapat
semua free. Ini tak bayar, itu tak bayar, tambah lagi dapat duit, nak suruh dia belajar. Dia tak nak belajar, dia nak seronok je sampai tak lulus. Itulah dia Yazid. Orang yang tak mengenang apa, orang kerajaan buat baik kat dia, so dia jadi orang yang berpelajaran, berilmu, dia guna untuk seronok aja. Last tahun akhir dia berhenti. Buat diploma in economy diploma accountancy. Jadi tak jadi accountant lah dia. Jadi bila dia tak ada kerja dulu, saya kerja kat fintech, dia orang nak pegawai account, saya tu baik ambil Yazid ni, tak ada diploma tapi boleh buat kerja. Bagi dia gaji orang yang SPM je. So dia orang tengok Yazid betul buat kerja, bagilah kerja. Tapi dari segi kelayakan dia tak ada. Itu dia Yazid. Seluruh dunia tahu sekarang. Jadi apa sebab dia tak lulus? Dia nak seronok je. Jadi dia tak ikut tabligh lah. Bila dah lama dia dah tua, dia tengok anak dia dah besar, dia pun mula insaf. Dia kata, aku ni sampai bila nak jadi ni? Jadi dia tengok sekali dia berjalan melalui masjid tu, Masjid Ar-Rahimah ni, dengan file-file dia. Dia buat insurans, unit trust. Dia tak ada kereta, jalan kaki je. Jadi singgah kat masjid tu. Tengok kita ada sana, dia pun duduk. Lama-lama dia tertangkap. Pergi gas dengan dia orang. Dia pun nak juga ikut kan, tak ada kerja. Itulah dia pergi ikut sana. Bukannya dia betul-betul fikir dia nak pergi. Betul-betul saya nak beriman, masa ada. Semua serkap jarang ni. Yang dapat ikut dakwah ni apa? Yang dikata kerja dakwah ni pun serkap jarang. Apa lagi yang macam ni? Kalau betul-betul nak iman, dia tak nak. Dia pun puas hati dengan kehidupan yang penuh untuk memuaskan kehendak dia, iaitu pergi kerja untuk cari duit untuk dapat benda yang dapat puaskan keperluan dia. Itu pun dia tak nak. Dia tak suka tu kerja tu. Kerja cari keperluan ni bukannya ada orang suka. Kalau orang suka, cuba tengok hari cuti. Kerja juga dia? Tak ada. Hari cuti terus tidur. Pagi terus tidur. Kalau tidak, kena bangun kan? Kerana malasnya kerja, cuti je terus tidur. Inilah masa balik kampung. Cuti panjang sikit, balik kampung. Cuti panjang sikit, jalan-jalan. Tengok sana, tengok situ, tempat mana lagi. Tak ada dalam negeri, luar negeri. Yang tak ada duit, dalam negeri. Yang tak ada duit langsung, balik kampungnya jumpa mak, minta duit. Macam Rashidi. Bukannya dia bagi duit, balik kampung ambil duit mak dia. Mak dia pun bagilah. Anak 2 orang je, nak buat apa, simpan duit. Tak habis-habis phone bapak dia. Duit bapak, ini kereta rosak. Hantar duit bapak. Bapak dia kerja, buat rumah. Dia terus buat amalan tu, mintalah duit. Bapak duit, bapak duit. Dah malah nak minta dah. Dah lama minta dah. Jadi amalan Rashidi ni berkecil sampai ketua dah. Dah beranak dah, minta lagi. Itulah dia punya kerja. Tapi kerja tu pun dia tak mau. Kerja cari duit ni pun dia malas. Manusia ni kerja malas. Apa kerja pun. Yang kerja duit ni dia pergi macam Sufian, terpaksa. Siapa nak bayar rumah tu, makan tu? Tapi minta dia suruh buat kerja supaya dia dapat iman, benar? Tak nak. Tak nak lah. Dia nak sikit-sikit je. Macam Rashidi, nak buat betul-betul? Tak ada. Jadi kerja ni orang tak suka. Orang suka berseronok, makan, minum, berjalan. Jadi sebab itu Allah buat syurga, tak ada kerja. Kerja pun tak ada. Kerja cari keperluan pun tak ada. Kerja untuk dapat iman pun tak ada.
Syurga adalah tempat berehat. Duduk atas tahta, menyandar, berhadapan satu sama lain, menunggu hidangan dengan budak-budak yang handsome, cantik, melayan. Bekas-bekas arak yang tak memabukkan. Dan mereka bercerita satu sama lain tentang apa yang berlaku kat saya kat dunia dulu. Dulu kat dunia saya mula-mula saya tak taat. Lama saya fikir Allah bagi saya hidayat. Kerana itulah hari ini saya ada di sini. Dia berceritalah hal tu kan. Semua bercerita. Dalam syurga. Yang ada berluar dengan dihidang. Lepas tu makan, minum, Allah beritahu dia ada berjenis-jenis buah-buahan. Ada dates, ada rose or banana trees. Jadi apa yang disebut oleh Allah ni sebenarnya semuanya benda bagus tau. Banana, pisang. Jarang orang suka nak makan pisang, sebab itu harga murah. Bila semua orang dah tahu saya punya ceramah ni dan semua serbu pisang, pisang actually is a very good fruit. Dia contain a lot of potassium. Dan ada banyak perkara. InsyaAllah untuk kesihatan. Dates, good fruits. Pomegranate, apa nama? Buah apa? Ada 5. Itu bagus semua. Dalam syurga. Lepas tu itu jalan kerja. Arak yang tak mabukkan, air bersih. Dan wanita cantik. Itu keinginan manusia lah. Bersetubuh yang tak ada jemu, makan yang tak ada jemu, jalan-jalan. Luas jannah tu. Kan? Satu orang yang saya tak tahulah, syurga Abu Bakar tu besar. Malaikat pun terbang pun tengah letih lah. Ini kat mana? Ini tengah jalan dalam satu bilik dia bermahligai dia. Bukan mahligai dia, satu bilik je. Jalan daripada situ dah letih lah. Besar bilik. Syurga paling bawah 10 kali dunia ni. Bayangkanlah. Jadi manusia ni sebenarnya kalau tak nak kerja sangat, semua tak nak, tunggu masuk syurga lah. Tapi boleh masuk syurga kalau dunia ni tak nak kerja. Kerja terutama tak nak kerja usaha atau iman ni. Kerja untuk cari duit kena kerja juga. Tak boleh malas. Tapi tak bolehlah rajin sangat sampai tak ada masa untuk buat kerja ni. Ain dah terlampau rajin sangat kerja nak cari duit. Dah tak ada masa untuk buat kerja ni. Yang Rasidi pula, kerja ni dia nak buat, dia tak nak buat kerja cari duit ni. Kerja cari duit tak nak buat dia. So bini kerja. Ini pun tak betul ya. Okey guys.